Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MJ Flash 4 November bersama saya Zazrina Zainuddin. Kita ke berita utama. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat bagi menetapkan tarikh Pilihan Raya Negeri PRN ke-12 Sarawak tidak lama lagi. Setiausahanya Datuk Ikmalruddin Ishak berkata, pemakluman rasmi itu diterima daripada Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Openg, selepas Yang di-Pertuan Agong memberi perkenan supaya proklamasi darurat bagi Sarawak ditamatkan semalam dan termaktub di bawah Seksyen 2/2 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Sarawak 2021. Beliau berkata, berdasarkan Seksyen 3/3 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Sarawak 2021, Dewan Undangan Negeri hendaklah terbubar pada tarikh proklamasi darurat Sarawak dibatal atau diungkaikan. Katanya di bawah Seksyen 3/4 Ordinan sama, pilihan raya umum hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh proklamasi dibuat. Sehubungan itu, SPR akan mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan pelaksanaan pilihan raya itu. Kata Datuk Ikmalruddin, tarikh mengenainya akan dimaklumkan kemudian. Parti Bumiputera Perkasa Malaysia Putra akan mengumumkan calon kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya negeri PRN Melaka Sabtu ini. Ketua Penerangannya Ashraf Rosli berkata, majlis akan diadakan secara maya dan aplikasi Zoom dari Markas Operasi dan Pusat Media PRN Putra Melaka pada jam 3 petang. Beliau memaklumkan dalam majlis berkenaan, pengumuman dan penyerahan watikah akan dilakukan Presiden Putra Datuk Dr. Ibrahim Ali. Pada 19 Oktober lalu, Datuk Ibrahim dalam sidang media di Ibu Kota mengumumkan parti itu akan bertanding pada PRN Melaka yang dijadualkan 20 November ini. Parti itu juga dilaporkan akan merebut sekurang-kurangnya 5 daripada 28 kerusi DUN di Melaka. Beliau membuat pendirian untuk meletak calon di negeri itu dengan mahu menyelamatkan rakyat daripada permainan politik di negeri tersebut. Majlis Presiden Pakatan Harapan PH masih belum memberikan jawapan serta pengesahan rasmi kepada PH Melaka berkenaan status 2 bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun UMNO dalam pembahagian kerusi bagi PRN Melaka. Pengerusi PH Negeri Adli Zahari bagaimanapun berkata, di peringkat negeri, pihaknya sudah bersedia untuk membuat beberapa tindakan dalam menentukan nasib adun Pantai Kundur dan Sungai Udang itu. Beliau berkata pihaknya juga masih berteka-teki sama ada mereka diterima bertanding atas tiket PH pada PRN Melaka 20 November ini atau sebaliknya. Bercakap pada sidang media di Pejabat DAP Melaka hari ini, beliau berkata keputusan muktamad senarai 28 calon-calon akan diumumkan PH Nasional. Isnin lalu, pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim dilaporkan berkata nasib 2 bekas adun UMNO iaitu Datuk Seri Idris Harun dan Datuk Nur Azman Hassan masih lagi dibincangkan dalam kalangan parti komponen PH melibatkan PKR, DAP, Parti Amanah Negara Amanah dan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Adli yang juga bekas adun Bukit Katil berkata pihaknya hampir memuktamadkan keputusan sama ada Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda boleh menyertai PH pada PRN ini atau sebaliknya. Berita berikutnya. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan timbalannya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man mempertahankan jawatan masing-masing selepas menang tanpa bertanding dalam pemilihan parti bagi sesi 2021-2023 pada Muktamar Tahunan ke-67. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata 4 calon pula akan bersaing untuk mengisi 3 jawatan naib presiden. Memetik laporan BH Online, Datuk Seri Taqiyuddin memaklumkan Husin Ismail dan Kamal Asy'ari juga menang tanpa bertanding bagi mempertahankan jawatan masing-masing sebagai pengerusi tetap dan timbalan pengerusi tetap. Beliau berkata 3 daripada mereka yang bertanding untuk jawatan naib presiden adalah penyandang sebelum ini iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad, Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah dan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar. Seorang calon baru adalah Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat sebelum ini, Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki. Bagaimanapun calon kelima iaitu Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor yang juga Menteri Besar Kedah menarik diri daripada bertanding jawatan itu. Dalam pada itu, beliau berkata muktamar kali ini tidak menjemput rakan parti politik lain sama ada yang ada hubungan dengan PAS atau sebaliknya dan badan bukan kerajaan NGO.
Tambah beliau, seramai 1,546 perwakilan akan mengambil bahagian pada muktamar yang dijadualkan berlangsung di Kuala Terengganu pada Sabtu dan Ahad ini dengan 694 menyertainya di Kuala Terengganu, manakala baki secara hybrid di negeri masing-masing. Dua lelaki maut dengan seorang daripadanya tercucuk bersi jalan selepas tercampak keluar sejauh 4.5 meter daripada kenderaan pelbagai guna MPV yang dinaiki mereka. Kejadian berlaku selepas ia terbabas dan kemudian melanggar pembahagi jalan di Jejambat Padang Jawa Seksyen 7 Lebuhraya Persekutuan Shah Alam pagi tadi. Pengarah Bomba dan Penyelamat Selangor Nur Azam Khamis berkata, mangsa yang tertusuk besi dikenali sebagai Merioh Asok, manakala seorang lagi Yahaya Ampiu masing-masing berusia 26 tahun. Beliau berkata pemandu MPV itu, Naziri Awas 21 tahun pula, parah selepas tersepit di bahagian hadapan kereta, manakala seorang lagi Dairis Faris 24 tahun hanya cedera ringan. Seramai 13 anggota termasuk pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Shah Alam dikejarkan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 7.09 pagi dan tiba 10 minit kemudian. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut, sementara dua lagi yang cedera dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR Kelang untuk rawatan lanjut. Umur masih panjang. Itu yang berlaku kepada penunggang dan pembonceng motosikal selepas ditimpa kanvas yang menutup belakang sebuah lori. Detik-detik kecelakaan yang menimpa mereka berdua telah dirakam kamera pemuka dan kemudian dimuat naik di laman sosial. Sebelum kejadian berlaku, kanvas berkenaan dilihat berkibar-kibar kerana tidak diikat dengan sepatutnya. Sejurus selepas itu, ia terlepas dan terbang menimpa mangsa. Ia menyebabkan motosikal yang ditunggang gagal dikawal dan kemudian bergesil dengan tayar lori berada bersebelahan. Selepas terjatuh, kedua-dua mereka dilihat bangun untuk menyelamatkan diri. Kejadian dikatakan berlaku di laluan menghala ke Putrajaya dari arah Puchong. Dalam pada itu, polis sedang mengesan individu yang terlibat dalam kemalangan jalan raya membabitkan sebuah lori dan penunggang serta pembonceng motosikal seperti yang ditularkan sejak semalam. Jurucakap Polis Diraja Malaysia PDRM menerusi kenyataan berkata pihaknya telah menerima rakaman yang dimuat naik di Facebook. Katanya, semakan mendapati rakaman tersebut menunjukkan kemalangan berlaku di dalam daerah pentadbiran Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sepang di kilometer 33.5 Jalan Puchong Cyberjaya Dengkil berhampiran susur menghala ke arah Kajang. Rakaman menunjukkan kanvas dari sebuah lori tercabut dan terbang mengenai penunggang dan pembonceng motosikal yang berada di belakang lori itu sehingga mengakibatkan mereka bergesel dengan lori lain di sebelah. Menurut kenyataan itu lagi, laporan telah dibuat oleh Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Sepang untuk memulakan siasatan. Katanya polis juga sedang mengesan pemilik video dashcam terbabit serta telah melawat lokasi kejadian dilaporkan berlaku. Berita berikutnya. 34 warga asing ditahan Jabatan Imigresen Malaysia dalam serbuan op gegar yang dibuat ke atas premis hiburan terletak di Puchong dan Kuchai Lama yang menyediakan khidmat pelayan pelanggan GRO. Ketua Pengarah Imigresen Malaysia Datuk Khairul Zaimi Daud berkata, pelanggan boleh memilih GRO menerusi aplikasi WeChat atau Telegram dan membuat bayaran secara dalam talian. Jelasnya, operasi pertama pada Isnin lalu telah dijalankan ke atas sebuah hotel bajet di Kuchai Lama yang menjalankan kegiatan pelacuran membabitkan wanita warga asing. Hasil risikan mendapati premis itu dikunjungi pelanggan yang terdiri daripada warga tempatan kerana harga yang ditawarkan agak tinggi, bermula dari RM190 hingga RM240 bagi satu langganan. Menurut Datuk Khairul Zaimi, seramai 17 warga asing ditahan dalam serbuan itu di mana mereka terdiri daripada wanita Thailand, Indonesia, Myanmar, Laos dan Vietnam serta 3 lelaki Myanmar dipercayai pekerja di premis berkenaan. Sementara itu, dalam serbuan kedua, seramai 16 GRO warga Vietnam dan seorang pekerja lelaki warga India ditahan dalam serbuan ke atas sebuah pusat hiburan di Puchong, Selangor. Tambahnya, premis tersebut dikawal oleh Tonto yang akan memberi amaran kepada pengendali pusat hiburan sekiranya terdapat serbuan daripada pihak berkuasa. Tambah beliau, antara kesalahan dikenal pasti ialah tiada dokumen pengenalan diri, tinggal lebih masa dan beberapa kesalahan lain yang melanggar Akta Imigresen.
Baik, dengan itu sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.